Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kita teruskan ya matematik tingkatan 5 bab yang terakhir iaitu permodelan matematik. Subtopiknya juga sama, permodelan matematik. Okey, standard kandungan untuk tajuk ini adalah standard kandungan dan standard pembelajaran. Yang pertama adalah pada akhir pembelajaran, pelajar dapat menerangkan apa itu permodelan matematik. Okey, permodelan matematik. Maksudnya adalah suatu perwakilan bagi satu sistem atau senario yang digunakan untuk memperoleh kefahaman secara kualitatif dan atau kuantitatif bagi masalah dunia sebenar serta meramalkan perlakuan masa depan. Maksudnya ini dia melibatkan situasi sebenar lah dalam dunia. Jadi untuk lebih jelas lagi kita tengok seterusnya. Jangan risau ya, tajuk ini senang je sebenarnya. Dalam pemodelan matematik, masalah dunia sebenar diterjemahkan sebagai masalah matematik. Kemudian kita ulang sekali. Dalam pemodelan matematik, masalah sebenar dunia diterjemahkan sebagai masalah matematik. Kemudian anda akan menyelesaikan masalah matematik berkenaan dan mentafsir semula penyelesaiannya dalam konteks masalah dunia sebenar. Jadi macam mana kita mahu selesaikan masalah-masalah ini. Okey, contohnya kita tengok contoh yang pertama adalah berapakah kos perbelanjaan untuk belajar di kolej atau di universiti dalam tempoh 10 tahun yang akan datang? Soalan ni ringkas sahaja ya. Ringkas sahaja maknanya kita untuk tafsir pada masa akan datang. Macam mana kita mahu selesaikan soalan ini? Ataupun soalannya, adakah kenaikan paras laut akan memberikan kesan kepada negeri-negeri di pesisiran pantai di Malaysia? Daripada soalan ini, kita akan selesaikan, kita akan terjemahkan dalam permodelan matematik. Okey, contoh lagi. Ini. Contohnya adalah, adakah jumlah penduduk di Malaysia akan melebihi 40 juta orang? Semua permasalahan ini, contoh-contoh permasalahan ini kita akan selesaikan. Kita akan selesaikan dengan menggunakan permodelan matematik. Jadi kita teruskan. Untuk selesaikan masalah ini, yang pertama sekali kita ada proses pemodelan. Yang pertama sekali adalah kita kena kenal pasti dulu masalah dunia sebenar. Masalah apa? Yang kedua, kita kena mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Masalah. Kita sudah tahu masalah kita. Kita kena kenal pasti pula satu persatu. Okey, seterusnya kita kena buat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. Apakah sebab dia? Adakah dia mempengaruhi apa benda yang mempengaruhi masalah kita? Okey, seterusnya mengaplikasi matematik untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita sudah tahu masalah kita dan kita sudah tahu apa yang menyebabkan masalah tersebut. Kemudian kita aplikasikan matematik untuk selesaikan masalah tersebut. Okey, seterusnya kita menentusahkan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Ni. Dan seterusnya memurnikan model matematik. Kita akan murnikan adakah model yang kita buat itu betul dengan masalah kita lah, dengan masalah yang kita mahu selesaikan itu. Dan yang terakhir sekali adalah melaporkan dapatan. Macam laporan lah. Kita kenal pasti
Macam kajian lah. Kita buat kajian untuk kenal pasti, untuk menyelesaikan masalah apa yang kita ni. Okey, contohnya kalaulah data ataupun maklumat kita itu tidak tepat, kita akan ulang jika perlu. Jadi kita untuk selesaikan masalah ini, kita tengok contoh yang pertama, contoh pemodelan matematik lah. Okey, contohnya pasaraya yang terletak jauh dari rumah anda mungkin menjual sekapit beras 10 kilo dengan harga yang lebih rendah daripada pasaraya yang berdekatan dengan rumah anda. Okey, soalan dia bagi tahu ada dua pasaraya. Pasaraya yang jauh daripada rumah kamu mungkin jual 10 kilogram beras lagi murah daripada pasaraya yang berdekatan dengan rumah kamu. Jadi soalan dia, adakah berbaloi jika anda memandu ke pasaraya yang terletak lebih jauh dari rumah anda untuk membeli 2 kapit beras 10 kilo dengan lebih murah? Adakah berbaloi? Adakah berbaloi? Jadi soalan dia sebenarnya begini. Ada dua pasaraya menjual beras dengan harga yang berlainan. Beras yang pasaraya yang jauh daripada rumah kamu, dia jual harga dengan harga yang murah. Dan harga bagi pasaraya yang berdekatan dengan rumah kamu dia mahal. Jadi, adakah berbaloi jika kita pergi ke pasaraya yang lebih jauh daripada rumah? Jadi, yang pertama sekali, untuk selesaikan yang ini, kita kena kenal pasti dulu dan mendefinisikan masalah. Okey, yang pertama, harga sekapit beras 10 kilo, 10 kilogram dan kos petrol. Sebab apa kos petrol ni datang? Mana kos petrol? Sebab kita memandu. Kamu memandu ke pasaraya. Maknanya, adakah berbaloi dengan kos minyak yang kita pergi ke pasaraya yang jauh itu untuk membeli harga beras yang lagi murah lah. Okey, seterusnya. Tentukan kedudukan dua pasaraya yang jaraknya masing-masing dari rumah adalah berbeza. Okey, cari maklumat yang berkaitan dari internet. Misalnya, harga sekapit beras 10 kilo di dua buah pasaraya berkenaan. Jarak setiap pasaraya dari rumah. Harga petrol semasa, kadar penggunaan petrol kereta dan sebagainya. Okey, nombor 3 ni kamu kena cari semua. Dalam soalan dia tidak bagi tahu, dia tidak beri kepada kamu harga beras dan dia tidak bagi kepada kamu harga 1 liter bagi minyak dan dia tidak bagi tahu kadar penggunaan petrol kereta. Yang ni semua ini perlu cari dalam internet. Kamu kena rujuk, kamu kena cari sendiri. Soalan untuk pemodelan matematik ni, soalan dia simple sahaja. Soalan dia simple, tetapi untuk menyelesaikan masalah ini, kamu kena cari. Kamu kena cari. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok. Okey, membuat andaian. Okey, daripada yang tadi kita sudah tahu kita ada rumah, kita ada pasaraya A dan pasaraya B. Maknanya ada dua pasaraya lah. Maknanya kita namakan pasaraya A dan pasaraya B. Yang mana kita buat andaian rumah pasaraya A dan pasaraya B ini berada di satu garis lurus. Kemudian kita akan memandu kereta ke pasaraya tersebut. Sama ada ke pasaraya A ke pasaraya B ke, kita akan memandu kereta. Jadi, contohnya, kita membuat andaian juga membeli bilangan kapit dan cap beras yang sama. Maknanya kita mau beli beras Pak Izzah lah.
Kita mau beli beras Faiza 2 kapit. 2 kapit maknanya di sini 2 kapit beras. Di sini pun 2 kapit beras. Yang samalah. Bilangan kapit dan cat beras yang sama di pasaraya A dan pasaraya B. Adakah berbaloi kita pergi ke pasaraya yang jauh ni? Jadi untuk detail lagi, kita buat yang ketiga. Ini kereta. Kita mengenal pasti pun boleh ubah. Okey, yang ini kita katakanlah S ialah jarak di antara, yang ini katakan sahaja. Kita andaikan S ialah jarak di antara pasaraya A dan pasaraya B. Ni. Daripada jarak di antara pasaraya A dan pasaraya B. Okey, seterusnya P1 harga sekapit beras, harga sekapit beras 10 kilo di pasaraya A. Dan P2 ini adalah harga sekapit beras 10 kilo di pasaraya B. Okey, M ialah kadar penggunaan petrol kereta dalam km per meter. Okey, seterusnya N ialah bilangan kapit beras 10 kilo yang akan dibeli. Mau beli 2 kapit ke 3 kapit ke? H ialah harga petrol semasa dalam RM per liter. Okey, harga petrol. Ini banyak kita katakan. Okey, ni S besar, yang ni S kecil. S besar ini adalah beza harga dalam RM yang dibayar bagi membeli beras 10 kilo di pasaraya B berbanding dengan pasaraya A. Cikgu, I not understand. Apa ni cikgu? Okay, don't worry. Kita sama-sama tengok satu per satu. Dan T ialah beza kos petrol dalam RM yang dibayar bagi perjalanan ke pasaraya B berbanding dengan pasaraya A. Okey, yang ini kita buat andaian sahaja. Andaian untuk menyelesaikan masalah kita tadi. Kita mau pilih pasaraya A ke pasaraya B. Adakah semua ini dinyatakan dalam soalan? Tidak. Semua ini kita hanya buat andaian sahaja. Andaian ni kita dapat daripada mana? Terpulanglah kamu mau cari dalam internet ke apa ke, tetapi yang mesti berkaitan dengan soalan. Yang berkaitan dengan soalan contohnya harga beras, harga petrol, kadar penggunaan petrol dan sebagainya. Okey, seterusnya kita detail lagi. Step yang keempat, mengaplikasikan matematik untuk menyelesaikan masalah. Harga sekapit beras 10 kilo. Kita andaikan ini ini kita andaikan. Harga ini kita andaikan. Kita andaikan pasaraya A dia jual dengan harga RM25.95 untuk 10 kilo. Dan pasaraya B dia jual dengan harga RM23.99 untuk 10 kilo. Ingat ya, yang ini kita andaikan ataupun kamu cari dalam internet. Kebanyakan pasaraya memang harga dia tidak samalah. Okey, katakan bilangan kapit beras 10 kilo yang dibeli adalah 2. Jadi kita mau beli 2 kapit beras. Yang ni harga bagi 1 kapit. Kalau 2 kapit darablah dengan 2. Okey. Jadi seterusnya. Okey. Harga yang perlu dibayar. Okey, contohnya kalau kita mau beli 2 kapit. 2 kapit maknanya 2 darab RM25.95. Jadi harga yang perlu dibayar adalah RM51.90. Kalau kita beli di pasaraya B, sama juga 2 darab RM23.99. Okey, jadi kos dia adalah RM47.98. Jadi kita di sini kita boleh perhatikanlah di pasaraya B ni harga dia lagi murah.
Sebab apa? Dalam soalan kata ada dua pasaraya. Pasaraya yang jauh itu harga dia lagi murah. Jadi dengan membeli beras di pasaraya B, seseorang itu dapat berjimat. Jadi kita tolaklah. Yang mahal ini, yang mahal bagi pasaraya A. Pasaraya A ni dia mahal RM51.90. Jadi tolak dengan yang murah ni. Jadi kita akan untung di sini. Kita akan untung dan kita akan dapat berjimat jika kita beli di pasaraya B, pasaraya yang lebih jauh tadi, dengan harga RM3.92. Tetapi, adakah berbaloi kalau kita mau pergi ke pasaraya B? Kenapa? Pasaraya B ni jauh. Okey, jauh. Jadi, cuba kita teruskan. Adakah berbaloi? Kita teruskan. Okey, step yang kelima. Okey, boleh tengok. Pertama, kita beli di pasaraya A. Adakah berbaloi di pasaraya A? Adakah kita boleh pergi ke pasaraya B? Okey, tengok kereta ni. Katakan jarak pasaraya A dan pasaraya B ialah 6 kilometer. Okey, seterusnya. Kadar penggunaan petrol bagi sebuah kereta lebih kurang 17.6 kilometer per liter. Maksudnya 1 liter minyak, kereta kita boleh memandu kereta sejauh 17.6 kilometer untuk 1 liter minyak lah. Itu maksudnya kadar penggunaan petrol. Okey, seterusnya. Harga petrol semasa adalah RM2.08 per liter. Jadi, adakah berbaloi? Jadi, kita mahu kira. Harga yang diperlukan bagi perjalanan 6 km. Jadi, 6 km bahagilah dengan harga per liter tadi. Jadi, untuk perjalanan 6 km, kita hanya menggunakan 0.341 liter minyak sahaja. Saya ulang sekali lagi. Untuk perjalanan 6 km, kita hanya menggunakan 0.341 liter sahaja. Maknanya tak sampai separuh lah. Sedikit sahaja yang kita guna minyak kereta. Yang ini baru perjalanan 6 km. Kita pergi, kemudian kita mau balik ke rumah kan? Maknanya kita perjalanan pergi dan balik. Maknanya kita ada perjalanan 2 hala. Maknanya 6 ini darab dengan 2 dapatlah 12. Kenapa? Mesti pergi dan balik. Takkanlah pergi saja tak balik kan? Jadi 0.341 liter tadi darab dengan harga minyak. Ini harga minyak. Mesti darab dengan 2. Kenapa darab dengan 2? Yang tadi ini hanya untuk 6 km sahaja. Kita mahu 12 km. Jadi kita kena darab dengan 2. Jadi untuk perjalanan pergi dan balik ke pasaraya B, kita menggunakan duit, kos untuk minyak sahajalah. Kos untuk minyak adalah RM RM1.42. Itu maksudnya. Jadi, yang tadi kita beli, kita dapat jimat. Jadi, wang yang dapat dijimat, ini adalah harga kalau kita beli di pasaraya B, kita dapat jimat sebanyak ni. Kemudian, kita tolak dengan harga minyak. Yang ni harga beras. Yang ni harga beras yang kita dapat untung ataupun kita dapat jimatkan jika kita beli di pasaraya B. Yang RM1.42 ini adalah harga minyak. Harga minyak yang digunakan untuk kita pergi ke pasaraya B. Adakah berbaloi? Jadi bila kita tolak yang ini, kita masih lagi dapat berjimat RM2.50. Itu maksudnya. Okey, maksudnya jika kita pergi ke pasaraya B, kita masih lagi jimat RM2.50. Ini untung kita. Apabila membeli 2 kapit beras 10 kilo di pasaraya B. Okey, seterusnya kita tengok.
Okey, nombor 4. Menentusahkan dan mentafsir penyelesaian dalam masalah berkenaan. Okey, ini model yang dapat dihasilkan. Okey. S yang tadi ni adalah jarak. Jarak pasaraya A dan pasaraya B. Ni harga S kecil ni. Okey, ini adalah rumus yang kita boleh keluarkan lah. Okey, macam mana mau dapat rumus ni? Rumus ni yang dapat daripada tadi tu. Yang ni adalah jarak bahagi dengan kos minyak tadilah. Ini T ini untuk kos minyak, S ini untuk harga bagi satu kapit beras berapa untung dia. Okey, jika S lebih besar daripada T, maka adalah lebih jimat jika membeli beras di pasaraya B. Oleh itu, kita wajar memandu ke pasaraya B. Jika S lebih kecil dan sama dengan T, maka kita tidak seharusnya memandu ke pasaraya B untuk membeli beras. Okey, kita tengok daripada soalan tu. Contoh penggunaan. Ini harga beras tadi. Macam cikgu bagi tahulah harga beras tadi. Di pasaraya A dan pasaraya B. Ni untung kita kalau kita beli di pasaraya B. Okey, seterusnya. Yang ini kos minyak tadi. Kos minyak. Yang kita, kalau kita memandu ke pasaraya B tadilah. Maknanya kos dia hanya RM1.42. Daripada mana datang rumus ni? Daripada yang tadilah, pengiraan yang tadi. Okey. Daripada sini, jika S oleh sebab S lebih besar daripada T ni. Untung ni, harga beras ni lebih besar daripada T, kos minyak ni. Maka adalah lebih jimat untuk membeli beras di pasaraya B. Maka kita wajar memandu ke pasaraya B. Oleh itu, model matematik tersebut dapat menangani masalah berkenaan. Model ni mau dapat daripada mana? Dapat daripada masalah yang tadi. Okey, seterusnya. Kita membuat refleksi tentang model dan persoalan yang boleh ditimbulkan. Contohnya, adakah model ini masih sah apabila kita menambah atau mengurangkan nilai pemboleh ubah? Misalnya, jika semua pemboleh ubah dikekalkan tetapi mengurangkan nilai S, iaitu jarak di antara pasaraya A dan pasaraya B, adakah nilai T akan berkurang, iaitu beza kos petrol yang dibayar bagi perjalanan ke pasaraya B berbanding dengan pasaraya A. Okey, apa lagi persoalan? Adakah jawapan yang bernilai negatif boleh diperolehi? Okey, adakah andaian kita relevan dan boleh dipertahankan? Apa lagi? Adakah model ini mengikut andaian yang dibuat? Adakah terdapat andaian yang lain yang perlu dibuat? Adakah kita membuat? Seterusnya, bagaimana jika andaian kita ini tidak betul? Bagaimana hal ini memberi impak kepada jawapan? Okey, seterusnya. Ada lagi tak persoalan yang boleh ditimbulkan? Bagaimana jika senario yang diberi berubah sedikit? Adakah keputusan yang diambil berubah banyak atau sedikit? Sejauh manakah perubahan ini memperolehi keputusan yang dibuat? Ini adalah persoalan-persoalan yang kita boleh timbulkan daripada model kita tadilah, daripada rumus kita tadi. Okey, jadi kita mahu memurnikan model matematik. Okey, andaian yang dibuat tentang lokasi rumah pasaraya A dan pasaraya B berada pada suatu garis lurus perlu dikaji semula. Kenapa? Jika lokasi ketiga-tiga tempat ini tidak terletak di atas satu garis lurus, maka bagaimana hal ini memberi impak kepada model kita? Contohnya pasaraya ini. Contohnya kedudukan pasaraya A dan pasaraya B begini. Ni pasaraya A dan di sini pasaraya B begini. Jadi kalau kedudukan pasaraya kita begini, adakah sesuai kita punya model tadi?
Jika andaian baharu dibuat, maka model perlu diubah untuk menggambarkan perubahan ini. Jika maka macam tadilah, jika kedudukan rumah ini berlainan, maka model ataupun rumus yang kita buat tadi perlu diubahlah, makna tidak sesuai dengan bentuk ataupun kedudukan rumah dan pasaraya A serta pasaraya B. Okey. Seterusnya kita melaporkan dapatan. Okey. Macam mana kita mau laporkan dapatan? Gunakan simbol dan rajah semasa melaporkan dapatan jika perlu. Macam tadilah. Macam tadi cikgu lukis. Kita lukis gambar rumah. Pasaraya A, pasaraya B. Kemudian kita wakilkan guna simbol. Simbol S, simbol T. Untuk mewakilkanlah situasi dia. Okey, seterusnya simbol dan gambar rajah yang digunakan akan menggambarkan keseluruhan proses pemodelan sehingga mencapai dapatan yang dikehendaki. Setiap model mempunyai kekuatan dan kelemahannya. Yang penting model itu dapat mengenali kekuatan dan kelemahan itu dalam laporannya. Okey, misalnya nilai bagi masa yang diperuntukkan oleh seseorang adalah sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam model ini. Okey, masa contohnya untuk pergi ke pasaraya B, dia jauh kan. Jadi masa yang diambil juga lama. Jadi model tadi, rumus tadi dia tidak pertimbangkan masa. Okey. Apa lagi? Adakah memandu tambahan 12 km untuk jumlah penjimatan sebanyak RM2.50 berbaloi bagi seseorang? Makna 12 km je. Boleh jimat RM2.50 je. Tapi masa yang kita ambil untuk pergi ke sini ni adakah berbaloi? Mengikut model ini, penjimatan 5 sen dianggap berbaloi. Jadi kalau kita ikut model ini, kalau boleh jimat 5 sen pun dianggap berbaloi. Tetapi bagi seseorang, adakah dia berbaloi? Ada setengah orang, ada kalau dia mempunyai pendapatan lebih, dia tidak kisah sangat pun. RM2.50 je. Tak ada untung. Lebih baik aku pergi ke pasaraya A, jimat sikit masa aku. Ada setengah orang macam tu. Tetapi ada setengah orang, jimat sanalah RM2.50 ni banyak ni. Bergantung kepada seseorang. Okey, seterusnya impak kepada alam sekitar. Tidak dipertimbangkan dalam model ini. Apa maksud dia? Adakah dengan memandu tambahan sebanyak jarak 12 km untuk penjimatan sebanyak RM2.50 itu mesra alam sekitar? Model ini tidak mempertimbangkan usaha ke arah kelestarian alam sekitar seperti usaha mengurangkan pengeluaran karbon dioksida. Maknanya dalam model ini juga dia tidak mempertimbangkanlah maknanya asap kereta yang pergi ke ulang alik perjalanan 2 hala ke pasaraya B tadi. Okey, seterusnya itu adalah contoh pemodelan. Sekarang kita tengok contoh satu. Jeremy menyimpan RM4,000 di bank bunga raya dengan kadar faedah 1.5% setahun. Jeremy ingin membeli seunit komputer dengan harga RM4,455 melalui hasil simpanannya. Berapakah tempoh penyimpanan yang diperolehi oleh Jeremy? Okey, Jeremy ni dia ada duit RM4,000 je. Dia simpan di bank. Tetapi dia mau beli komputer. Komputer ni harga dia RM4,455. Maknanya komputer ni lebih mahal. Harga komputer ini lebih mahal daripada simpanannya. Maknanya simpanan dia ni tidak mencukupi untuk beli komputer ini. Tetapi apabila simpan di bank, kita ada kadar faedah. Kadar faedah dia adalah 1.5% setahun. Okey, jadi soalan dia, berapa lamakah tempoh penyimpanan yang diperlukan oleh Jeremy untuk cukupkan harga komputer ni lah. Okey, kita tengok A, kenal pasti dan mendefinisikan masalah dalam persoalan di atas.
Okey, dalam masalah ini kita mengetahui prinsipal dan kadar faedah. Yang ni sebenarnya kadar faedah mudah ni sebenarnya soalan tingkatan 3. Faedah ialah amaun yang Jeremy perlukan selain 4,000 untuk membeli komputer. Kita perlu mencari tempoh simpanan Jeremy di bank. Maknanya kita mahu lagi RM455 untuk cukupkan harga komputer tersebut. Okey, ini soalan A. Makna kita perlu cari tempoh lah. Tempoh Jeremy. Kita kena pasti masalah. Kemudian kita perlu cari tempoh simpanan Jeremy di bank. Okey, kemudian kita tengok soalan B. Tentukan andaian yang perlu dibuat dan kenal pasti pemboleh ubah dalam menyelesaikan masalah di atas. Okey, andaian. Kita perlu mengandaikan kadar faedah tidak berubah sepanjang tempoh kita melakukan perhitungan faedah. Jika tidak, rumus I sama dengan P RT tidak menjadi sah. Yang ni rumus bagi kadar faedah mudah ni. I sama dengan P RT. Kita juga perlu mengandaikan harga komputer juga tidak berubah apabila Jeremy berjaya mengumpulkan amaun wang yang diperlukan. Maknanya selepas bertahun-tahun, harga komputer kita andaikan dia juga harga dia samalah, RM4,455. Dan yang terakhir, pemboleh ubah yang terlibat adalah I untuk faedah, P untuk prinsipal, R untuk kadar faedah dan T untuk masa dalam tahun. Okey, itu sahajalah. Dia tidak suruh kamu selesaikan, dia suruh kamu tentukan andaian sahaja. Jadi itu sahaja kita andaikan. Andaikan harga komputer tidak berubah, kita andaikan faedah dia tidak berubah, faedah tahunan tidak berubah. Dan pemboleh ubah ni, rumus bagi faedah mudah lah. Yang kita sudah belajar suatu tingkatan 3. Okey, itu sahaja cikgu harap kamu dapat faham lah. Dan dapat selesaikan latih kendiri 1.8A. Okey, sekian, terima kasih.